So okey tak tuan-tuan? Agak clear tak? InsyaAllah 5 minit lagi kita mula tuan-tuan. InsyaAllah 5 minit lagi kita mula. Suara clear tak? Suara dengar clear tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukurni. Clear saja, Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah tuan-tuan lagi 2-3 minit kita start lah. Kita bagi masuk sikit lagi.
Muhammad Uzair, Syafiq Mansyah. So okey lah Syafiq Zairi. Okey, baik, kita nak mula dah. Tajuk malam ni khurafat dan juga sialan di dalam hidup, tuan-tuan. Jadi kita nak tengok betul ke dalam hidup kita ni ada sialan dan juga perkara-perkara khurafat yang dilakukan oleh orang Melayu yang teramat lama dah, sangat-sangat lama dah orang Melayu buat. Jadi ada khurafat yang berbahaya, tuan-tuan. Ada khurafat yang bukanlah tak berbahaya, tapi dia perkara yang tak bercanggah dengan akidah lagi. Tapi yang mana bercanggah dengan akidah, kita kena stop. Kita kena bagi tahu kat semua orang yang benda ni tak boleh buat, kan? Benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat. Jadi insya-Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan share sikit bagi kita share ilmu dengan orang supaya orang boleh ambil ilmu ni. Kita pakat-pakat share lah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, yang saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan segala rahmatnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan tak lupa juga kepada tuan-tuan guru, ustaz, ustazah yang melihat live saya ni. Mudah-mudahan kita berkongsi ilmu supaya diperhitungkan di yaumul mahsyar, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dua perkara pada malam ni, iaitu perkara yang pertama adalah perkara sialan, iaitu perkara sial yang berlaku di dalam kehidupan seseorang mukmin ataupun muslim. Jadi adakah perkara sial itu wujud di dalam Islam? Kalau orang kata macam-macam lah, hang ni membawa sial, kadang-kadang hang lah jadi sial macam-macam. Kalau orang bahasa utara dia tak panggil sial tuan-tuan, dia panggil siye. Hang ni memang siye betul lah kan, tak boleh nak tengok muka hang kira siye. Jadi kita nak tengok benda tu sama ada wujud di dalam Islam, sialan, ataupun semata-mata dicipta ataupun direka oleh orang Melayu sahaja kan. Ataupun di luar negara pun mungkin ada juga kan, kita tak tahulah, mungkin ada ke tak ada sialan ni kan. Jadi kita nak tengok. Yang kedua, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan, iaitu beberapa amalan khurafat. Amalan khurafat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu. Kita tak mau tengoklah sampai ke China, ke India, ke Pakistan, Jerman, yang tu biar pergi dekat depa lah kan. Kita tak boleh nak bantu. Kita nak tengok, kita nak fokus tempat yang kita tinggal ni, iaitu di Malaysia kan. Sama ada amalan-amalan khurafat yang kita lakukan sebelum-sebelum ini, ataupun kita tidak pernah melakukan amalan ini, maka tak payah kita buat. Tapi kalau kita pernah buat, ataupun kawan-kawan kita buat, mak ayah kita buat, anak-anak kita, tok nenek kita yang mana dah buat, mungkin mereka tak tahu, Allah Ta'ala ampun dosa mereka. Yang kita tahu ni, kita jangan buat benda tu kan. Baik, jadi saya teruskanlah tuan-tuan lah. Tak apalah, saya mereka masuk lah kan. Tadi naik lah, turun sikit, tak apa, tak ada masalah. Mungkin ada yang baru selepas solat Isyak, tak apa. Baik, kita pergi kepada yang pertama. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka sanggup mempelajari sesuatu ilmu yang mana ilmu itu tidak memberi manfaat, malah memberi kemudaratan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 102. Baik, jadi Allah Ta'ala sebut belajar sesuatu ilmu tu tuan-tuan, melakukan sesuatu ilmu itu mestilah memberi manfaat kepada kita, memberi manfaat kepada Islam, memberi manfaat apa-apa saja yang terbaik untuk agama diri kita dan juga masyarakat yang ada di sekeliling kita. Kalau sesuatu perkara ilmu yang kita belajar semata-mata memudaratkan diri kita atau memudaratkan agama Islam, maka perlu kita tinggalkan amalan ini. Kita nak cek satu persatu amalan yang kita buat, betul ke tak betul kan? Betul ke tak betul, kita nak tengok benda ni kan. Kadang-kadang itulah tuan-tuan, kadang-kadang bila kita beritahu, okey, benda ni tak boleh buat di dalam Islam, benda ni tak boleh buat, tapi dia kata, "Ai ustaz, saya punya tok saya buat tu ustaz dah 10 tahun dah buat benda ni." Takkan tak boleh kan? Dan tok saya punya moyang buat 10 tahun dah, dan moyang saya punya moyang dah buat dah. Semua ustaz dah 80 tahun, 90 tahun. Tiba-tiba ustaz mai, ustaz beritahu benda tu tak boleh buat. Jadi takkan tu nenek saya salah kan? Bukan kita nak kata salah kan? Salah juga, tetap salah. Tapi kita nak perbetulkan benda yang agak tak betul sikit. Kita nak perbetul supaya benda tu jadi sempurna. Tuan-tuan kena faham, tuan-tuan tak boleh marah kan. Bila kita kuliah bab-bab khurafat ni, ada orang dia marah. Dia kata, apa ustaz kata macam ni kan, kami dah buat lama dah. Bukan benda-benda macam ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang benda ni di dalam agama kan. Jadi kita nak perbetul yang sikit-sikit saja. Tuan-tuan, kalau kita pernah buat, bukannya apa ya, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampun, ya Allah, aku pernah buatlah apa yang ustaz kata ni kan. Dulu aku tak tahu ya Allah, zaman aku 20-an 30-an dulu aku tak tahu.
Tapi sekarang ni aku dah tahu, Islam dah beritahu dekat aku, benda ni tak boleh buat. Maka astaghfirullahalazim, Allah Ta'ala ampun dosa kita tuan-tuan. Bukan kita payah pun. Bukan kita nak, bila kita nak ampun dosa, kita kena terjun sungai. Bukan kita nak minta ampun dosa kepada Allah, kita kena naik kapal sampai tengah laut, kita kena terjun. Bukan. Kita nak minta ampun kepada Allah Ta'ala ni every time boleh, everywhere, di mana saja. Yang duduk atas kereta sekalipun, astaghfirullahalazim, Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita. Duduk tengok TV, lintas dalam hati, astaghfirullahalazim, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Tengah tengok TV tuan-tuan, tengah naik motor, tengah buat apa sekalipun, jangan istighfar dalam jamban saja. Kan? Kita istighfarlah tempat-tempat yang dibenarkan dalam masjid dan sebagainya, maka Allah Ta'ala ampun dosa kita tuan-tuan. Bukannya susah pun. Kan? Orang yang buat dosa ni dia berasa macam mana aku buat dosa ni. Umur aku 20, 30, kan? Umur 40 baru aku nak bertaubat ni, ya Allah. Adakah Allah Ta'ala menerima taubat aku yang berpuluhan tahun aku buat? Tuan-tuan, bunuh pi 5,000 orang pun Allah Ta'ala ampun dosa kita. Kan? Ampun dengan tak ampun ni tuan-tuan, kerja Allah dia mesti ampun. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala hadirkan kita di dunia ni tuan-tuan dalam keadaan yang bersih. Dan Allah Ta'ala nak ambil kita suatu hari nanti pun dalam keadaan yang sangat-sangat bersih. Allah Ta'ala dia maha penyayang tuan-tuan. Dia nak bagi semua orang mati yang Islam ni masuk ke dalam syurga. Sebab tu di hujung-hujung orang nak mati ni, dia bagi banyak ujian tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dia nak ampun dosa. Ampun dosa, maka Allah Ta'ala ambil dalam keadaan yang bersih. Ustaz, saya punya mak, saya punya ayah saya, Ustaz, mati dulu ni dalam keadaan yang Matampoh kuliah. Terima kasih ibunda tercinta. Saya punya keturunan Ustaz mati dalam keadaan yang membuat dosa Ustaz. Macam mana saya nak tolong? Bukannya susah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi di kubur, baca ayat Al-Quran, kirimkan doa kepada mereka dengan izin Allah. Allah Ta'ala sediakan satu alam, iaitu alam barzakh, alam dalam kubur tuan-tuan, supaya kita dapat mengampunkan dosa mak ayah kita dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, kita buat, Allah Ta'ala akan terima. Baik. Jadi saya pi kepada tajuk lah tuan-tuan lah. Tajuk sialan. Antara contoh sialan-sialan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Saya baca yang pertama. Tuan-tuan saya kalau ada nak tanya, tuan-tuan tulis dekat komen, tuan-tuan tanya, insya-Allah saya jawab lah. Dengan izin Allah saya jawab. Baik. Perkara yang pertama yang berlaku tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan pun pernah jadi dan tuan-tuan pun ada kawan-kawan yang biasa jadi kan. Yang pertama, menganggap anak sakit-sakitan kerana nama yang diberi kepadanya tidak sesuai dan ada pergantian nama. Apabila dilahirkan seorang bayi tuan-tuan, kita letak nama dia Ahmad. Kan, bila dia main umur 6 bulan, dia main setahun, dia main 2 tahun, dia duduk riau, dia duduk sakit. Oh, yang ni orang tua-tua kata kita kena tukar nama. Sebab nama Ahmad yang kita bagi tu mungkin tak sesuai dengan dia. Mungkin membawa sial kepada dia. Mungkin membawa malapetaka, malang celaka kepadanya. Maka kita kena tukar nama dia. Tak mau bubuh nama Ahmad, kita bubuh nama Al-Bab. Kan? Tak mau Ahmad, tak mau Ahmad Al-Bab. Dia tak mau bubuh nama Ahmad, dia bubuh nama Al-Bab. Kenapa dia tukar nama? Kerana dia, kalau dia kata kerana nama Ahmad mungkin ada sial, kerana nama Ahmad ni mungkin penyebab dia sakit, demam-demam tak baik-baik, dan mungkin nama Ahmad ni disebabkan dia menangis tak berhenti, maka itu adalah amalan-amalan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Dia termasuk dalam amalan khurafat. Tak ada pun dalam Islam tuan-tuan. Budak kalau menangis bukan kerana nama dia, bukan tuan-tuan. Jadi itu perkara yang pertama tuan-tuan. Satu ilmu yang saya kongsi dengan tuan-tuan, iaitu tak ada kena mengena pun nama budak yang menangis ketika bayi, kita kena tukar nama. Tak ada kena mengena pun dengan sial. Tak ada kena mengena pun dalam Islam, kerana Islam itu sudah sempurna bagi kita tuan-tuan. Itu yang pertama. Maka yang kedua, menganggap datangnya musibah itu kerana si A yang baru datang ke kampung, sebelumnya tidak pernah terjadi. Sebagaimana dahulu Fir'aun laknatullah beranggapan datangnya bencana gara-gara Nabi Musa alaihissalam. Kita menganggap satu-satu benda tuan-tuan, ataupun seseorang yang masuk ke dalam rumah kita, ataupun masuk ke dalam kampung kita, kita menganggap dia ni sial. Hang ni bila masuk kampung kami, jadi sial kampung kami. Tu orang Penang kata tuan-tuan. Dia tak kata sial, tak sedap. Dia tak kata sial. Orang Penang kata kau ni sial lah, tak sedap tuan-tuan. Dia kena hang ni memang sial betul lah, baru sedap kan. Itu orang utara.
Hang sejak masuk kampung kami ni jadi sial habis kampung kami ni, jadi huru-hara, maka benda tu tidak benar. Tiada langsung sial ni dalam kehidupan kita. Sial masuk rumah kita. Hang ni sejak mai rumah aku, hang duduk seminggu ni, macam-macam benda aku buat tak jadi. Hang ni memang sial lah. Hang ni memang sial lah. Maka tak ada tuan-tuan, orang mai rumah kita ke, orang mai masuk dalam kampung kita ke, orang mai duduk sebelah rumah kita ke, tak ada sial pun dekat dia. Kerana sial itu tiada di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jitra clear, Alhamdulillah. Salam dekat abang bok kita nah. Baik tuan-tuan lah. Jadi itu yang kedua. Datang dari seseorang, tiada sial dalam kehidupan. Tuan-tuan, orang saya tak mahu sebut orang dulu, tapi adalah di kalangan kita ni tuan-tuan. Apabila dia mengandung anak dah 5, anak dah 6, bila mai anak yang ke-7 ni, kehidupan dia jadi huru-hara. Maka keluar perkataan anak yang ke-7 kita ni abang, memang sial lah. Memang sial lah. Sejak ada dia ni macam-macam tak kena. Ada saja kerja kena buang, ada saja makan tak cukup dan sebagainya. Maka itu lebih teruk tuan-tuan. Kerana anak Allah Ta'ala bagi rezeki, dia kata sial pula. Seolah-olah macam Allah Ta'ala salah bagi satu nikmat kepada dia. Kena jaga perkataan kita tuan-tuan. Bahaya perkataan kita kadang-kadang ni terkeluar daripada akidah Islam. Yang ketiga, menganggap bulan Muharram adalah bulan keramat sehingga tidak boleh mengadakan hajatan ataupun tidak boleh mengadakan apa-apa upacara. Ada di setengah manusia tuan-tuan, dia menganggap bulan Muharram ni, bulan Islam ni, iaitu bulan yang pertama sekali, adalah bulan yang sial. Nak buat kenduri, anak nak kahwin, berapa hari bulan? Anak ni nak kahwin ni bulan 12, dengar kata 2022. Maka dia pun kira. Dia kata tak boleh buat bulan 12 ni. Pasal bulan 12, bulan Disember ni bersamaan dengan Muharram. Muharram ni bulan yang sial. Kita tak boleh buat kenduri tuan-tuan. Itu satu perkara yang berdosa tuan-tuan. Tak boleh kata kepada bulan Islam ni bulan yang sial. Tak boleh. Kan? Ataupun dia tak katalah bulan Muharram. Dia kata bulan Safar ke, bulan apa Ramadan ke, Syawal ke, Zulqaidah ke. Dia kata bulan-bulan ni bulan yang sial. Juga tidak boleh di dalam Islam. Ustaz, kalau bulan orang putih itu boleh kata tak sial? Saya ni masuk bulan April berasa macam sial sangat Ustaz. Tak boleh juga. Kerana sial tak ada di dalam kehidupan seseorang Muslim. Kalau orang yang bukan Islam, dia anggap benda itu sial, biar pergi dekat dia. Kalau orang yang bukan Islam, saya tak mahu sebutlah, yang beranggapan nombor 7 adalah nombor yang sial, nombor 7 adalah nombor yang berhantu, biar pergi dekat dia. Kita tak boleh lagu tu. Nak beli kereta, nak beli motor kan, nak beli apa benda kan tuan-tuan, kedai kata, cik, nombor plate ni ada lah kan, P lah ni nombor plate apa tuan-tuan, PPQ ke apa, PPQ 1637. 7 saya tak mau. Pasal apa? 7 ni sial. Tuan-tuan, hak yang duk sial ni, orang Islam duk kata sial. Benda tu tak sial pun, yang sial tu takut dia yang sial kan. Pasal tak ada. Sial Islam ni tak ada. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Dia punya pokok dia sial tak ada dalam Islam, tapi saya nak bagi contoh-contoh yang berlaku tuan-tuan. Baik. Kemudian apa lagi? Tidak beruntung, selalu gagal dalam mendapat sesuatu, tidak bernasib baik, lalu ditimpa kemalangan, selalu susah, celaka dan juga malang. Ni tuan-tuan, selalu accident. Betul, sampai sekarang ada dengar lagi ayat-ayat serupa ni. Baik, kita kena hindar insya-Allah. Syaza. Ini adik-beradik saya ni. Baik. Tak mana tadi? Tidak beruntung ataupun ditimpa kemalangan. Pasal apa ni hang ni selalu accident? Bulan ni accident, bulan depan accident, tahun depan accident. Accident je hidup hang ni memang sial lah. Kan? Tak. Aku ni bukan sial. Kan pasal ustaz kata sial ni tak ada di dalam hidup. Mungkin motor aku ni kot sial kot. Mungkin kereta aku kot sial. Tak ada juga tuan-tuan. Dulu orang telefon, kita buat rawatan Islam. Orang kata, ustaz, boleh tak buat rawatan kat saya? Boleh lah, insya-Allah lah rawatan. Macam mana saya ni ustaz, baru-baru ni saya nak kereta accident ustaz, di jambatan Pulau Pinang. Lama-lama dah tuan-tuan, accident Pulau Pinang. Tak apalah, accident bumper depan pun pecah. Lepas tu saya pun repair. Bini pula nak pergi kerja, accident tempat yang lebih kurang sama juga ustaz. Kat belakang pula, adakah kereta saya ni sial? Boleh tak ustaz main rumah ustaz buat ayak bagi mandi kereta saya? Takut-takut kereta saya ni sial ustaz. Dia telefon saya ni tuan-tuan.
Maka saya pun kata, tuan, kalau tuan kata lagu tu, saya punya motor lagi saya biasa accident naik motor. Saya punya kereta pun biasa accident. Maka pun ada dekat kereta saya lah. Maka tuan-tuan, benda ni tak ada di dalam Islam. Accident ni apa berlaku kemalangan? Bukan. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak tengok kita nak berbalik ke tak berbalik. Kita seronok sikit, dia bagi ujian. Dia nak tengok lah, hang seronok ni, hari tu hang lupa aku sat. Kan? 2 tahun hang lupa aku pasal duit hang berlambak, aku bagi ujian sikit, ingat ke tak ingat? Itu semua kerja Allah, tuan-tuan. Tak ada sia apa-apa pun. Mai kemalangan ke, nak kena jual kereta ke, nak kena jual bicycle ke apa ke, tak ada, tuan-tuan. Baik. Yang kedua, menurut kepercayaan Inggeris, nombor 13 ialah satu angka yang memberi satu malapetaka. Menurut Inggeris, adalah di sekitar tempat barat, tuan-tuan. Mereka menganggap nombor 13 ni adalah nombor yang sial bagi mereka. Biar pergi, macam saya kata tadi, biar pergi daripada mereka nak anggap nombor berapa ke, mereka nak anggap warna apa ke, biar pergi daripada kita ni kena putih, tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya, perkataan jahanam si celaka, kata-kata makian. Jangan sebut-sebut lagi nama seseorang itu. Apabila kita sebut nama seseorang itu, maka dianggap celaka, dianggap jahanam. Kita duk bersembang, tuan-tuan, duk bersembang dengan kawan-kawan lah, duk minum kopi ni kan. Lah ni pun boleh minum dah di kedai kan. Cuma 2 orang je. Kalau ramai, buka meja bagi banyak, tuan-tuan kan. Jadi ramai lah. Baik. Tengah-tengah duk bersembang ni, dia pergi sebut nama seorang lelaki ataupun nama seorang perempuan. Duk sebut-sebut, dia pergi sebut nama. Contoh, tuan-tuan, dia pergi sebut nama Abu. Contoh, dia kata ni Abu. Kawan-kawan kata, hang jangan duk sebut nama Abu. Kita lah ni duk seronok-seronok, kita duk bersembang semua ni. Bila hang sebut nama Abu, satgi hang tengok jadi sia tu. Ada benda yang berlaku, polis mai ke, kedai nak kena serbu ke, apa dan sebagainya. Jangan duk sebut nama Abu ni, kami tak mau dengar. Kami ni dah 5 nama, kami tak mau dengar dah nama Abu ni. Boleh tak hang jangan sebut? Maka benda tu dilarang, Ustaz. Dilarang, tuan-tuan. Dilarang sama sekali untuk kita sebut nama-nama siapa beranggapan sebagai sial. Itu tiada di dalam Islam. Baik. Ni nak habis dah perkara sial ni. Tuan-tuan kalau ada, tuan-tuan tanya lah. Saya tak mahu ulang panjang pasal duk tunggu ni. Amalan khurafat ni banyak, tuan-tuan, berpuluh-puluh. Ingat tak dan amalan ni perhabis yang kita buat sikit. Baik. Kemudian satu lagi perkara, tuan-tuan. Jika ingin mendapat anak yang soleh dan solehah, tuan-tuan, yang ingin nak dapat anak soleh dan solehah, maka kata dia, uri anak tu ditanam di kawasan masjid. Sudah, Ustaz. Tuan-tuan, amalan nak dapat anak soleh dan solehah, tanam uri anak tu berdekatan dengan masjid. Ini amalan apa, Ustaz? Adakah amalan tok-tok guru buat? Adakah amalan para ulama buat? Tak ada, tuan-tuan. Ini amalan khurafat. Ini amalan yang tidak ada di dalam Islam. Daripada tuan-tuan nak tanam uri anak dekat masjid, baik tuan-tuan tanam dekat Masjidil Haram, baik tuan-tuan pergi tanam dekat Mekah. Lagi pandai kan? Ni pun kita kena perhati juga. Kemudian ada lagi apa, tuan-tuan? Bila dapat anak ni, tuan-tuan, uri ni, bila kita nak tanam ni, tuan-tuan, ni ada orang beritahu lah, tuan-tuan, ada orang beritahu. Bila kita nak tanam uri anak ni, uri budak ni, kita tanam sekali dengan pensel. Ni ada mana Zimbabwe punya negara buat kan. Tanam dengan pensel. Supaya apa? Supaya bila jin tu dia main nak makan uri anak tu, bila dia makan uri tu, terlekat pensel dalam mulut. Bila terlekat, maka dia makan tak habis. Maka anak tu insya-Allah sampai bila-bila dia tak akan sakit dan dia akan jadi budak yang pandai. Ada tak berlaku, tuan-tuan? Ada yang saya sebut ni ada. Jadi benda tu adalah benda khurafat, benda yang tidak dibenarkan. Kemudian apa lagi? Bila tanam uri anak ni, tuan-tuan, bila habis tanam ni, mak mentua pun kata, kalih-kalih belakang, jangan pandang belakang dah, terus jalan. Tuan-tuan bisa dengar tak? Saya ni bukanlah orang lama, orang baru lah juga. Orang kata apa, muda lah lagi kan. Tapi kisah-kisah ni saya mencari. Pasal kita nak bagi kuliah, kita kena mencari. Tuan-tuan yang dengar ni, tuan-tuan yang lebih veteran daripada saya ni, tuan-tuan mungkin lebih tahu daripada saya kan. Tanam uri anak, lepas tu kalih-kalih belakang, lari terus. Lari ni kira tak usah tengok dah, patah balik belakang. Pasal apa? Pasal satgi ni ada benda yang tak kena, yang main berdamping dengan anak. Baik, yang tu bukan dalam Islam, tuan-tuan. Yang tu semua tak ada di dalam Islam, tuan-tuan. Itu di antaranya. Baik.
Kemudian kita masuk di antara amalan-amalan khurafat. Tadi ni yang saya cerita sialan-sialan ni ada juga kena mengena dengan khurafat. Pasal dia tak boleh nak lari, tuan-tuan. Sial khurafat ni dia tak boleh nak lari. Baik. Di antara jenis amalan khurafat orang Melayu adalah seperti berikut. Yang pertama, tuan-tuan dengan elok, anggapan sesuatu benda itu sial atau membawa malapetaka kepada seseorang ataupun masyarakat dengan kehadiran dan amalan buang sial, tepung tawar, lenggang perut, mandi bunga, mandi sofar. Kena tuan-tuan, kena. Tepung tawar kena, lenggang perut kena, mandi sintuk, mandi bunga kena, mandi sofar kena. Ustaz tak boleh ke buat benda ni? Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak buat satu benda. Kadang-kadang tuan-tuan, saya bagi contoh yang dia bagi dekat sini adalah mandi bunga. Mandi bunga untuk apa? Ustaz, saya ni dah umur 35 dah ustaz, duk bujang lagi ustaz. Mereka kata pilah mandi bunga. Mudah-mudahan dengan mandi bunga tu manalah nak pitau ustaz. Bunga ni kan wangi. Bila bunga ni wangi, kadang-kadang bila kita mandi tu kita rasa aura badan ni dia naik kan. 10 bunga, 20 bunga, 100 bunga, dia rasa aura naik. Dan muka pun jadi handsome, muka pun berseri-seri ustaz. Mungkin ada perempuan yang mau dekat saya. Yang tu syirik dah ustaz. Yang tu tak syirik. Yang tu tidak syirik. Yang jadi syirik ni pasal apa yang mandi bunga ustaz? Diri saya ni ada sial, diri saya ni ada sial ustaz. Mereka kata kena mandi bunga. Kalau tak mandi bunga sial. Saya ni selalu aksiden ustaz. Kalau saya tak mandi bunga, mereka kata kena aksiden lagi, takut-takut aksiden lagi. Itu yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kena clear. Kena clear benda ni. Nak mandi lima ke nak mandi bunga? Tak mandi sofar? Mandi sofar tak ada lah. Mandi sofar untuk apa? Kerana ada orang sebar dulu hadis-hadis yang palsu, tuan-tuan. Masuk dalam bulan sofar akan berlaku sial kepada orang Islam. Maka kena pergi mandi sofar kat dekat tepi laut ke tengah laut ke. Yang ni tak ada. Untuk apa dia mandi sofar, tuan-tuan? Tak ada. Yang ni tak ada di dalam Islam, tuan-tuan. Baik. Tetapi yang kedua, kepercayaan kepada hantu dengan alasan untuk tinggal selamat di suatu tempat, atau memberi makan kepada hantu peliharaannya, atau konon-kononnya untuk membayar niat tertentu. Sesungguhnya Islam dalam akidah dan tauhid yang amat kental mengajak manusia agar beriktikad bahawa segala sesuatu yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maka ada orang yang pergi ke tempat yang baru, orang baru pindah rumah kan, dia kena buat apa? Dia kena bagi makan. Bagi makan dekat apa? Tak tahulah ustaz. Orang tua-tua kita kena bubuh bagi makan. Dalam rumah ni tak pilah apa ke limau ke, letak pilah apa ke daging ke tulang ke, bagi makan dululah supaya tak kena ganggu dalam rumah ni ustaz. Itu juga tuan-tuan adalah amalan khurafat. Kita tak boleh buat macam tu kerana kita Islam. Kita kena jaga akidah tauhid kita dengan benar, tuan-tuan. Tak boleh. Itu adalah perkara yang kedua. Saya pergi cepat sikit tuan-tuan sebab ada banyak. Tapi kita tak lebih lah sejam, lebih kurang sejam ya tuan-tuan. Tuan-tuan pun ada kerja lagi nak buat kan. Tapi tak apalah, esok Ahad kita pakai cuti. Kemudian yang seterusnya, ilmu seru gerak yang kebiasaannya diamalkan oleh kumpulan silat yang mengamalkan jurus kebatinan. Islam itu lengkap dan amat sempurna dari unsur-unsur luar yang bercadang untuk menyempurnakan Islam. Ilmu mempertahankan diri adalah amat baik dan Islam amat menggalakkan umatnya mempersiapkan kelengkapan dan segala kekuatan bagi mempertahankan kesucian. Islam seterusnya kelengkapan dan segala kekuatan bagi mempertahankan kesucian Islam, tetapi bukan dengan sesuatu yang tidak ada asalnya dari Islam seperti ilmu gerak dan jurus kebatinan. Yang ni geng-geng belajar silat tuan-tuan. Pasal apa ustaz? Silat tak boleh belajar ke? Boleh belajar, pilah silat apa pun belajarlah. Silat pulut pun boleh belajar tuan-tuan, tak ada masalah. Cuma di dalam satu benda yang kita belajar, ilmu mempertahankan diri, apakah bantuan yang kita minta itu kepada Allah? Contohlah tuan-tuan, orang belajar silat ataupun orang belajar tomoy ke, taekwondo ke, karate ke, bila dia nak lawan ataupun dia nak buka buah dia bunga tuan-tuan, dia minta dekat siapa?
Sekiranya dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ni duk tengah buka bunga ni, tuan-tuan hak belajar silat, tuan-tuan tahulah kan. Saya belajar juga silat langkah 1000. Jadi kita duk buka bunga ni tuan-tuan, dalam hati kita ni kita minta dekat siapa? Minta dekat, tak tahulah, depa kata minta dekat Tok Syekh mana kau ustaz? Ismizul Allah. Depa kata minta dekat Tok Syekh mana kau, depa kata itu yang tak boleh tuan-tuan. Tapi kalau kita minta kepada Allah, boleh. Itu kenapa penting sikit tuan-tuan. Belajarlah apa pun. Saya dia kata apa, ustaz tu duk bagi kuliah silat, silat belajarlah. Minta tu dekat siapa? Kami minta dekat Allah lah ustaz. Mana kami minta dekat jin? Dipersilakan belajar silat, tak ada masalah apa. Jangan minta dekat jin, jangan minta dekat makhluk. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara perkara khurafat lah. Yang tahu tu tahu lah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tahu tu dia tahu baik. Kemudian yang keempat, jampi serapah yang ada unsur-unsur syirik atau menghina Islam atau tidak difahami maksudnya. Para ulama berbeza pendapat dalam masalah membaca jampi serapah yang bukan bersumberkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Tuan-tuan, baik. Perkara khurafat iaitu jampi serapah. Kita jampi tuan-tuan. Saya beritahu itu live saya yang tak ingat dah, yang ketiga 4 kali yang lepas tu. Kita nak jampi ni tuan-tuan, yang pertama sekali adalah sumber daripada Al-Quran dan juga hadis. Itu jampi kita kepada ayat ataupun kepada orang yang sakit, pegang di kepala dia. Kan? U'izuka bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kita pegang dekat kepala anak kita. Contoh. Kan? Pasal apa? Pasal pak dia bolehlah baca doa-doa sikit. Ayat Quran pun bolehlah baca ustaz. Dulu mengaji pondok ustaz. Mai dekat satu keluarga ni nak baca Quran pun segan, pasal boleh sikit-sikit je. Nak baca doa-doa daripada hadis pun segan, pasal tak berapa nak tahu. Ataupun Allahumma barik lana fima razaqtana tu pun takat tu saja. Jadi ustaz, saya ni tak mau tengok anak saya ni bodoh macam anak orang lain. Kan orang lain boleh baca doa, orang lain boleh baca ayat Quran. Jadi saya ni nak baca apa ustaz? Mengaji pun tak tinggi. Boleh tak saya jampi? Boleh. Tak baca Quran, tak baca hadis, boleh tak? Boleh. Nak buat lagu mana? Jampi dengan perkataan-perkataan yang dibenarkan oleh Islam. Jampi macam mana ustaz? Ustaz boleh bagi contoh tak? Baik, saya bagi contoh jampi yang tak boleh. Selain daripada tu, boleh lah. Kita jampi kepada anak kita, wahai tok nenek, sang puteri Gunung Ledang, kau tolonglah bantu anak aku untuk menjadi anak yang pandai. Yang tu tak boleh. Pasal minta dekat apa? Minta dekat puteri Gunung Ledang. Siapa dia puteri Gunung Ledang? Contoh, jin lah. Hak cerita lah. Ni cerita hak benda tak nampak ni, bukan depan mata kita ni. Minta dekat alam gaib, iaitu minta kepada jin, iblis, laknatullah, maka tidak dibenarkan di dalam Islam. Pegang kepala anak, ambil ayat tuan-tuan, baca doa, ya Allah, berkat aku baca Al-Fatihah. Takkan Al-Fatihah pun kita tak tahu tuan-tuan. Baca Al-Fatihah, ya Allah, berkat aku doa kepada anak aku ini, ya Allah, berkat aku doa kepada kawan-kawan aku ini, ya Allah, bagilah mereka menjadi anak yang soleh, bagilah anak aku menjadi anak yang soleh dan solehah, ya Allah, supaya bila dia minum ayat ni, ya Allah, terang hati dia. Itu jampi perkataan Melayu, perkataan daripada kita, bukan Al-Quran dan juga hadis. Maka jampi itu dibenarkan di dalam Islam. Tuan-tuan, yang selain daripada tu, amalan khurafat. Hai mambang merah, mambang hitam, mambang kau datanglah berdamping dengan aku, tak boleh. Syirik tuan-tuan. Dosa yang besar adalah dosa syirik. Dosa lain Allah Ta'ala ampun. Dosa syirik Allah Ta'ala tidak ampun. Orang jahat macam mana sekalipun, apabila dia mati, ada kalimah La ilaha illallah dalam hati dia, dia kata Allah itu satu, Rasulullah itu adalah kekasihmu ya Allah, maka apabila dia mati, kok mana teruk pun tuan-tuan, dia masuk ke dalam syurga. Tapi tuan-tuan janganlah kata tak apalah, hantam sajalah, kok mana pun masuk syurga juga. Bukan, takkan 1 meter ni lah neraka, balon pilah. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Kan, tak boleh. Orang yang syirik ni, dosa dia banyak mana pun, habis kena basuh dengan api neraka, lepas tu dia nak masuk syurga, tak boleh. Dia kata, ya Allah, aku ni Islam,
Takkan aku tak boleh masuk ke dalam syurga? Hang janji orang Islam last sekali masuk ke dalam syurga. Pasal apa aku tak boleh pula? Allah Ta'ala kata, hang kan syirik. Macam mana aku boleh syirik? Masa aku hidup dulu, aku tak pergi jumpa pun Tok Bomo. Aku tak jadi pun Tok Bomo. Aku tak pernah jampi serapah pun. Aku tak pernah sembelih anjing hitam ke kambing hitam ke untuk buat syirik. Ya Allah, takkan aku dikira syirik? Apa Allah Ta'ala jawab? Contoh tuan-tuan lah, dekat dunia dia syirik juga. Dia syirik dengan apa? Dia syirik dengan duit. Oh, ustaz, dengan duit pun boleh syirik ke ustaz? Boleh. Dengan duit pun boleh syirik. Oh, nasib baik anak aku pandai. Anak aku dapat 10A pasal anak aku pergi tuition. Kata kat jiran tu. Itulah hampa. Tengok macam aku. Kami ni kerja gaji 5,000. Suami pun kerja gaji 10,000. Gaji kami 15,000 sebulan. Kami hantarlah pergi tuition pasal kami ada duit. Sebab tu anak kami pandai. Anak hampa tu bodoh pasal anak hampa tu tak pergi tuition. Hampa tak ada duit. Dia menganggap duit tu bagi anak dia pandai. Dia syirik kepada duit, tuan-tuan. Bahaya, tuan-tuan. Bila ada duit, jangan beranggapan duit itu membantu kita. Yang membantu kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai yang kaya duduk di hospital. Tak boleh buat apa, tuan-tuan. Duit berlambak-lambak duduk di hospital. Tak boleh bantu apa-apa pun. Tuan-tuan, kena berhati-hati kadang-kadang apabila kita berbicara. Kan? Kita nak pergi di, contohlah saya duduk di Pulau Pinang. Kita nak pergi di KL, di Kuala Lumpur ni. Kita kata ni, mak kita ni minggu depan kita nak pergi KL. Kan? Jadi kita nak pergi naik apa? Mak kata kita pergi naik kereta aku lah. Kereta aku, hang pakai kereta apa mak? Aku pakai kereta Nissan Sunny. Dia kata tak boleh mak, kereta hang buruk. Bukan boleh sampai KL. Sehari berterabuk skru sehari. Tayar pecah, enjin pasal nak kereta aku. Hang pakai kereta apa? Aku baru beli kereta Camry, Toyota Camry. Kereta aku insya-Allah boleh sampai. Kereta aku bukan macam kereta hang. Dia tidak beranggapan yang membenarkan dia sampai itu adalah Allah. Usaha tak ada. Usaha lain, tuan-tuan. Usaha servis kereta itu lain. Ni etiqad dalam kepala ni, dalam hati kita ni. Hang kereta buruk tak boleh sampai. Aku kereta baru boleh sampai. Hang tak ada duit, sebab tu hang bengong, hang bodoh. Aku ada duit, sebab tu aku boleh pandai. Aku bagi anak aku masuk U, aku bagi sekian. Pasal aku ada duit. Kita syirik dengan duit, tuan-tuan. Sebab tu bahaya. Kadang-kadang bukan syirik dengan Tok Bomo, syirik dengan duit pula dah. Macam tu pun ada, Ustaz? Ada. Kan? Bahaya, tuan-tuan. Baik. Yang kelima. Perkara yang kelima, khurafat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu ialah mempercayai percakapan, ramalan dan tilikan dukun, sama ada terhadap perkara yang telah lalu atau di masa akan datang. Sebahagian daripada perkara yang haram, berdosa besar, bahkan syirik di dalam Islam ialah mempercayai tilikan dukun. Tuan-tuan, kita percaya kepada cakap Tok Bomo. Tok Bomo kata apa, kita percaya. Kita tahu dia ni penipu, percaya juga. Tok Bomo kata bukan orang lain hak buat bagi hang sakit ni, jiran sebelah rumah. Kita pun jiran sebelah rumah ni bagus. Takkan dia buat nampak saja bagus. Tok Bomo kata nampak saja bagus. Dia tu jahat, tak guna. Dia pergi jumpa Tok Bomo Siam tu untuk nak bagi hang sakit ni. Kita pergi percaya pula, tuan-tuan. Percaya ni macam mana? Percaya adakah kita perlu mengaku? Aku percayalah, aku tak percayalah, bukan. Percaya ni adalah berbalik kepada perbuatan kita, kelakuan kita setelah kita balik. Bukan setelah kita, setelah tuan-tuan lah. Saya tak pergi kat Tok Bomo. Setelah tuan-tuan balik, tuan-tuan pun tak pergi orang lain, tuan-tuan lah. Orang lain pergi kepada Tok Bomo, dia balik, dia pergi cerita dekat jiran depan rumah. Petang-petang kan, bawang Rangers. Dia kata ni, Kak Kia hoi nak cerita, kami pergi Bomo semalam ni, bagus Bomo tu. Dia buat tak tahulah dia baca apa pun tak tahu. Itu adalah kelakuan kita, boleh jadi haram, tuan-tuan. Dan haram lah, syirik lah. Kita tak kata kita percaya, tapi kita telah recommend supaya orang pergi dekat Tok Bomo tu. Ustaz, Tok Bomo yang boleh pergi ni okey ke? Yang boleh pergi lah. Yang saya cerita ni Bomo yang haram, kita tak boleh pergi dekat tempat dia. Dia buat apa Ustaz yang tak boleh tu? Ni yang keenam. Tok Bomo tak boleh ni, memohon percakapan, ataupun Tok Bomo tu bercakap ataupun mengungkapkan tidak ada asal usul suruhan dalam Islam, seperti kata-kata tabik tok nenek ketika melalui sesuatu tempat. Masuk satu tempat, minta laluan tok nenek,
nak masuk ni hutan ni kan, bagilah cucu masuk. Allah tuan-tuan, hak ni yang berlaku kepada kita kadang-kadang tuan-tuan, tak semua orang lah. Pernah buat Ustaz, pernah dulu, mana nak tahu zaman 60-an, zaman 50-an, orang tua-tua dulu ajak. Tak tahu tak apa, fa innahum la ya'lamun. Kita tak tahu tak apa, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Yang duk tahu ni, hak duk cakap macam ni, hak duk pergi mana, duk pergi surau, hak duk cakap ni, hak duk pergi masjid, hak duk dengar kuliah. Tak tahu Ustaz pergi kuliah ni masuk ke tak masuk kan. Abang dekat anak ni, hang nak masuk hutan esok tahun depan, sekolah 3-5, masuk hutan bagi salam. Okey, tak ada masalah. Hang nak lalu, minta tumpang tok nenek. Pasal kita tak tahu tu tempat apa. Tok nenek tak payah sebut tuan-tuan. Ini boleh jadi syirik lah, khurafat. Kenapa kita nak minta dekat tok nenek? Bukan tok nenek tu punya hutan. Hutan tu milik Allah Ta'ala. Ya Allah, aku nak masuk hutan ni. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada segala bala bencana. Ya Allah. Cukup. Pandai sikit baca ayat kursi. Pandai sikit innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pandai lagi hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bacalah zikir apa-apa pun tak menjadi masalah. Supaya dengan kita berzikir, kita baca ayat Quran ni, baca Quran ni, kita berbalik kepada Allah lah. Kita minta Allah Ta'ala jaga kita. Jaga tuan-tuan lah. Jangan. Apa lagi dia kata? Minta simpang malaikat 44. Ni orang duk sembang kedai kopi lah tuan-tuan. Kan? Aku kemarin tengok dekat pekan tu, mak weh, dia langgak pang tu, terkelak tangan. Minta simpang lah malaikat 44. Allah tuan-tuan, perkataan macam mana boleh main perkataan minta simpang malaikat 44 ni. Ayat ni semua tak ada di dalam Islam tuan-tuan. Minta simpang tak apa lagi kan. Wal'ayazubillah, na'uzubillah, a'uzubillah. Ya Allah, hindarkanlah aku daripada perkara tersebut. Ya Allah, tak payah tambahlah simpang malaikat 44 tuan-tuan. Kita pun tak tahu main perkataan daripada mana kan. Takut kita duk sebut jadi syirik pi mati apa pun tak ada tuan-tuan. Baik, perkara yang ketujuh, penggunaan tangkal di rumah atau dipakai di badan yang bukannya dari sesuatu yang disabit di dalam agama, seperti tidak dijaga, dari dibawa ke tempat-tempat yang bukan suci. Tangkal pun saya cerita dah pada episod yang sudah. Tangkal ni pun tak boleh tuan-tuan kan. Benda-benda macam ni kita nak buat apa dengan tangkal kan. Cukup kita ada Al-Quran kan. Cukup kita ada doa-doa yang Nabi ajak. Cukup. Yang ke-8, meletakkan ladam kuda di pintu rumah dengan alasan boleh menghindari dari gangguan makhluk halus. Tuan-tuan di rumah ada tak ladam kuda? Tuan-tuan letak ladam kuda dekat pintu. Tuan-tuan letak ladam kuda dekat rumah, sangkut pi. Pasal apa? Pasal bila ada ladam kuda ni, tak ada jin yang masuk dalam rumah. Lagu tu senang cerita tuan-tuan. Siapa yang sakit-sakit sihir ni, pi dekat tok rumah, pi dekat ustaz. Ustaz ni jual ladam kuda lah. Satu ladam kuda 10,000. 10,000 ni ladam kuda tu sangkut pergi atas pintu, jin tak masuk. Maka senang cerita. Jadi tak ada tuan-tuan letak ladam kuda ke, ladam apa binatang ke, tak ada kena-mengena pun dengan jin. Jin dia takut dekat ayat Quran. Itu yang paling tepat tuan-tuan. Baik. Yang ke-9, menggantung isim yang dipahat di logam tertentu dengan berbagai-bagai rajah dan tulisan yang bukannya daripada ayat Al-Quran atau bukan daripada agama. Kita pergi beli ukiran-ukiran apa ke tuan-tuan yang bukan daripada agama, maka kita gantung di dalam rumah. Itu juga boleh mendatangkan syirik kepada kita. Jadi kita nak lekat ayat Quran ke, nak lekat doa ke, lekatlah tuan-tuan, tak ada masalah. Jangan tak baca saja. Jangan tak baca ya. Saya tak pasti tuan-tuan, saya nak sebut, saya tak pasti ada dalam hadis ke tidak. Kalau tak ada, bukan dalam hadis lah. Kalau ada, mungkin dalam hadis. Saya teringat saya bersembang dengan sahabat saya. Di akhir zaman ni tuan-tuan, pameran-pameran ayat Quran ni terlalu banyak, terlalu gah, tapi tak ada siapa pun yang baca. Saya tak tahu ni hadis ke apa. Tuan-tuan boleh cek nanti. Jadi bahaya tuan-tuan. Kita letak ayat Quran, letaklah dalam rumah. Kita tengok, terbaca. Ustaz boleh tak letak dekat pintu pertama Al-Fatihah, pintu anak nombor 2 Qul huwallah, pintu ketiga Qul a'udzu birabbil, pintu keempat ayat kursi, pintu dapur 1,000 dinar. Boleh, tak ada masalah, letak pi lah. Tapi bila tengok, baca lah, lintas ku hati tu.
Kan? Jangan kita pamer kita tak baca. Tu yang ayat Quran. Yang saya nak cerita ni hak yang bukan ayat Quran, lagilah tidak dibenarkan tuan-tuan. Janganlah. Kan? Pergi beli dekat mana-mana dia ukir nampak macam ayat Quran. Dah tak tahu ustaz ayat Quran ke tak? Tak payah duk pergi beli. Kan? Ambil duit tu pergi makan nasi kandang tuan-tuan. Baik. Yang ke-10, bersahabat dan meminta pertolongan kepada jin khadam masuk tok nenek di dalam badan, iaitu menurun. Oh, ini perkara khurafat. Kan? Tak boleh minta tolong kepada jin, tak boleh minta tolong kepada khadam, tak boleh minta tolong kepada qarin. Oh, hak ni ustaz, ramai ustaz tok bomo ni. Dia tak minta dekat jin ustaz tok bomo ni. Dia minta dekat khadam. Khadam pun jin lah. Dah. Jin pun dia tak minta. Khadam pun dia tak minta. Dia minta dekat qarin. Qarin pun jin. Dak tok bomo tu kata qarin tu bukan jin. Habis tu qarin tu siapa dia? Bunian pun jin. Dak dia kata hak ni hak Islam punya ustaz. Macam mana dia tahu Islam? Kita tak tahu dia Islam ke tak tuan-tuan. Jadi tok so merepek. Baik, kemudian masuk tok nenek di dalam badan. Ini banyak tuan-tuan. Sampai ke hari ni lah. Kan, masuk tok nenek di dalam badan untuk merawat sesuatu pesakit, juga amalan yang syirik, boleh menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya berlaku pada zaman dulu tuan-tuan, kita tak tahu, Allah Taala ampun dosa. Senang ya, kita tak tahu mana kita nak tahu benda-benda macam ni kan. Allah Taala ampun dosa. Tak ada masalah pun tuan-tuan, kita jangan takut. Jangan duk ambil kerja Allah Taala. Allah Taala tak ampun ni dosa hang ni. Hang syirik ni. Teruk sangat ni hang buat ni. Tak boleh senang-senang ya hang istighfar. Tak boleh senang-senang ya hang sembahyang taubat. Tak boleh senang-senang saja hang ingat Allah Taala ni boleh ampun dosa hang. La ilaha illallah. Dia ambil kerja Allah. Buat apa ambil kerja Allah tuan-tuan? Itu kerja Allah. Dia mesti ampun. Kita buat dosa, kita minta ampun, dia mesti ampun. Kita buat dosa, kita tak tahu, dia mesti ampun. Kan? Duduk kalut. Apa nama? Ada lah isu-isu baru ni, apakah makan babi ke apa. Saya pun tak tahu lah tuan-tuan. Tak ambil tahu, malas, tak ada masalah. Kan? Makan nu ada babi, makan ni ada babi, hak nu ada babi. La ilaha illallah tuan-tuan. Hak kita duk makan sebelum ni, ada tak tanda halal jakim? Ada ustaz, ada makan. Dah mana nak tahu ustaz, hak jakim pun tak tahu, depa bumbu babi ke depa pun tak tahu. Nama pun tak tahu, makan pilah apa pun. Dah kita kena tengok jugalah ustaz. Tak ada masalah. Berhati-hati, berwaspada, kita buat tak ada. Tapi jangan duk ambil kerja. Jangan duk ambil kerja orang. Kan? Ada kalut pada jakim, kan? Ni Allah Taala ni terima tak kita makan ni, kan? Kalau kita tak tahu, Allah Taala terimalah amalan kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita buat lagi, itu masalah. Baik. Kemudian perkara yang ke-11. Boleh pergi tuan-tuan, 10 minit lagi tuan-tuan. 10 minit lagi insya-Allah. Mengamalkan ke-11, mengamalkan ilmu pengasih. Ilmu pengasih atau ilmu yang didakwa dapat menawan hati seseorang sama ada dengan tujuan baik, iaitu ingin bernikah, ataupun dengan tujuan yang jahat, iaitu ingin memperdaya seseorang, adalah haram di sisi agama. Ia termasuk dalam kelompok ilmu sihir, walaupun dengan menggunakan ayat Al-Quran yang ditokak tambah dengan kalimah-kalimah yang tertentu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi di antara perkara khurafat adalah mengamalkan ilmu pengasih, walaupun tujuannya itu adalah baik, tetapi matlamatnya baik, tetapi cara dia tidak menghalalkan cara. Cara tu tak betul. Pergi jumpa tok bomo, pergi cari minyak pengasih pasal nak menikah tu dengan Minah tu. Minah tu punya bagus ustaz. Saya cukup tak mau bagi kat orang lain lah. Dapat kat orang lain ni merepek, biar dapat saya tak apa. Pasal saya ni mengaji sekolah agama, pasal saya ni mengaji pondok. Jadi saya ni terpaksa lah ustaz, kena pergi cari minyak pengasih, kena pergi jumpa tok bomo. Tak boleh tuan-tuan. Niat macam tu pun tak boleh lah. Pasal apa? Pasal cara tu tak kena. Cara tu tak kena. Hang suka hang pergi jumpa mak ayah dia. Mak ayah dia tak mau menikah dengan orang lain. Orang lain pun tak mau pergi menikah orang lain. Susah apa? Zaman-zaman lah tuan-tuan, betul dah duk bercinta ni tuan-tuan kan. Saya tak apa dah menikah dah kan. Dia duk cerewet. Kan? Hak bujang-bujang ni lah, kawan-kawan ke dan sebagainya. Lelaki cerewet. Susah lah ustaz. Dia mau dah, mak pak dia tak mau. Carilah orang lain. Orang lain susah pula ustaz, pasal apa? Pasal ni cari sampai jumpa lah kan. Usaha lah.
Kita tak boleh tawakal tanpa usaha, tuan-tuan. Kan? Kalau kita tawakal tanpa usaha, dia jadi rosak Islam kita kan. Tak usaha pun tak boleh juga. Baik. Perkara yang ke-12. Perasapan kemenyan dengan tujuan supaya menghalau jin dan hantu di dalam rumah dan menjemput malaikat datang ke rumah. Baik, amalan yang terdapat di dalam Islam Melayu ialah perasapan kemenyan pada malam Jumaat dengan alasan agar rumahnya didatangi oleh para malaikat ataupun untuk menghindari rumahnya dari dimasuki oleh iblis, syaitan ataupun untuk menyepuh keris-keris atau sebarang jenis senjata warisan dan sebagainya. Sebenarnya amalan-amalan seumpama ini adalah amalan yang bersumberkan kepada ajaran agama Hindu dan jelas bercanggah dengan ajaran Islam, bahkan dapat mengundang kemudaratan kepada pelakunya. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, iaitu antaranya lagi apa tuan-tuan? Memperasapkan kemenyan. Perasap kemenyan tak boleh ke? Untuk apa? Untuk apa dia perasap kemenyan? Untuk nak bagi makan jin, hukum dia haram. Untuk nak bagi makan apa kata nenek, hukum dia haram. Juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Ustaz cerita ni, benda-benda ni semua kami tahu dah. Ustaz tak payah cerita dah, masalah dah. Ada buat ni ramai. 2020 kereta terbang Ustaz. Zaman kereta terbang takkan ada orang perasaan kemenyan lagi? Ada kita tak tahu kan? Saya tahulah. Mungkin ada yang tak tahu. Baik. Yang ke-13, meletakkan air di dalam bekas untuk dijamukan kepada para malaikat. Sesungguhnya malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah daripada nur atau cahaya yang tidak pernah menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak mempunyai nafsu, tidak makan, minum, tidur, berkahwin, beranak ataupun melakukan sesuatu yang disebabkan nafsu, maka bagaimana mungkin air boleh disediakan untuk minuman para malaikat? Ini adalah disebabkan kejahilan tentang perkara agama. Sedia ayak. Kan? Sedia ayak dalam rumah. Letak pergi ayak dalam rumah. Ada orang buat? Ada. Untuk apa? Jamu malaikat minum. Malaikat pun tak tahulah tuan-tuan macam mana kepala otak tu. Sedia ayak untuk malaikat minum. Malaikat ni tuan-tuan, dia tak makan tak minum. Cerita tadi ni, tak payah cerita tuan-tuan bentar. Apa sedia ayak untuk malaikat apa-apa kan? Bagi dekat tu, anak bini minum ayak kan? Bagi makan. Baik. Ke-14, menginayai atau menzalimi orang melalui sihir, santau dan pukau. Yang ni khurafat lah. Yang ni saya akan cerita nanti. Saya buat satu siri nanti, iaitu sihir, jenis-jenis sihir. Duk abang banyak kali dah. Nanti saya buat. Pasal dia panjang tuan-tuan. Santau dan juga pukau. Santau ni tajuk dia panjang tuan-tuan. Tajuk dia mungkin pergi sampai 2-3 kali siri lah. Sebab kita nak tengok santau macam mana mereka buat, mereka hantar. Jadi apa, nak hindar macam mana. Tu santau tuan-tuan lah. Kemudian yang ke-15, maaf, pemakaian susuk atau mencetikkan muka, badan dan selainnya. Orang yang pakai susuk tuan-tuan, hukum dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia meminta tolong kepada jin. Ustaz, jin macam mana pakai tu, apa nama, apa pun tak tahulah, mai ke apa kan, bubur lah muka kan. Bukan minta tolong pada jin. Minta tolong dekat tu, apa nama, berlian tu, beli pun berpuluh-puluh ribu. Dalam muka, takkan syirik. Jin tu ada tu, dekat biji tu. Kan? Jin. Jin yang ada bersekongkol dipuja letak, masuk dalam muka kita, sebab tu boleh jadi cantik tuan-tuan. Muka ni buruk tuan-tuan, muka ni huduh. Lepas tu dah pergi buh menatang tu. Cantik tuan-tuan? Tak cantik. Hak boleh jadi cantik sebab bantuan jin, bantuan iblis baru boleh cantik. Kan? Muka, minta maaf lah tuan-tuan, muka hitam. Muka hitam. Nak pakai lotion, nak bagi putih, boleh putih ke tuan-tuan? Boleh putih tak, saya nak tanya? Boleh tak apalah. Boleh tak apalah. Tapi ada tengok dia tak putih pun. Kan? Ada mereka kata beli ni bubuh dalam kulit 15,000 boleh jadi putih. Tu dah minta bantuan kepada orang lain dah. Ustaz, beli krim sapu kat muka bagi putih boleh tak? Itu boleh lah. Kan? Cuma tak payah gagah lah tuan-tuan. Tak payah gagah. Kan? Dia yang penting ni tuan-tuan, hati dan juga akhlak. InsyaAllah. Kan? Benda tu orang tercari-cari. Kan? Orang zaman lah ni macam wanita zaman sekarang tuan-tuan, mereka berlumba-lumba untuk menjadi cantik. Wanita yang tak kira lah bujang ke, nikah ke, mak janda ke apa, mereka berlumba-lumba untuk jadi cantik.
Sebab apa? Salah ke ustaz? Tak salah. Cuma yang salah berlebihan. Sebab apa mereka duk nak ligan-ligan jadi cantik? Pasal laki-laki ni dia suka kepada perempuan yang cantik. Hang tak erti masak ke, hang tak erti apa ke, hang bodoh ke, hang apa ke, tak apa, yang penting cantik. Maka perempuan-perempuan ni terkejar-kejar menjadi cantik. Tapi kalau lelaki yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala mengejar wanita kerana akhlak, kerana budi pekerti, maka terkejar-kejar ataupun berlari-lari wanita mencantikkan akhlak kerana lelaki ini memandang akhlak. Zaman sekarang, akhir zaman, akhlak tak kira tuan-tuan. Tak ada masalah apa akhlak hang kok mana, tak apa. Yang penting hang segak ya. Hang bagi segak sikit, aku menikah dengan hang. Kahwin 5 bulan tuan-tuan, peranglah. Kan? Wal'iyahzubillah. Baik. Ingat macam nak habis dah tuan-tuan, nak habis dah kan. Kita sambung pula. Perkara yang terakhir, memakai raksa atau apa-apa logam untuk menguatkan tubuh badan atau untuk kuatkan rangsangan seks. Sudah. Pemakaian raksa boleh kategorikan sebagai merubah ciptaan Allah dan amalan sihir. Jadi tuan-tuan, kita menguatkan tubuh badan. Kan? Orang yang main gym ni tuan-tuan, dia kira mengubah ciptaan Allah tak? Lengan biasa main 6 bulan naik ketui, dia kira ubah tak ciptaan Allah? Tu soalannya. Kan? Maka tuan-tuan, bila orang yang bersukan, dia main badminton, tangan dia jadi kuat. Pasal apa? Pasal dia main badminton, mungkinlah naik masa ke apa. Orang yang main bola, dia selalu lari, dia sepak, maka kaki dia akan ada masa. Takkan dia main bola masa naik dekat tengkuk. Tuan-tuan, orang yang main gym, dia angkat exercise seluruh badan, maka badan dia jadi sihat dan ada berotot. Maka itu hukum dia tidak haram. Yang haram ni tuan-tuan, memasukkan objek di dalam tubuh badan. Nak bagi body ni kuat, kan, bubuh besi apakah silikon dalam, itu yang tidak dibenarkan oleh syarak. Tuan-tuan, itu kena berhati-hati. Dah kalau bubuh-bubuh juga hukum dia haram. Ni apa kena mengena dengan khurafat? Bubuh kadang-kadang tu, benda tu bukan besi saja, besi yang ada di situ pujaan-pujaan syirik, pujaan-pujaan yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang kita tak mahu, yang tu kena jaga tuan-tuan. Ada ke ustaz? Ada lah. Ada hak ulama buat ni semua ada tuan-tuan. Tuan-tuan yang kata tak ada, mungkin kita tak tahu kan. Tapi yang ada ni, yang tahu lah kan, mesti ada. Baik. Yang terakhir tu tuan-tuan, yang ke-17. Nak habis lah tuan-tuan. Yang ke-17, iaitu menggunakan objek untuk menakuti jin. Menggunakan sesuatu objek dengan alasan golongan jin akan takut kepada benda tersebut ataupun bermain dengannya. Seperti menabur beras kunyit di dalam rumah, menabur kacang hijau atau dan sebagainya. Apa lagi disebut ni? Ataupun meletakkan sesuatu benda yang berduri dalam rumah. Baik. Orang yang mengamalkan perubatan Islam, satu, orang yang jadi tok bomo pun kononnya mengamalkan perubatan Islam. Dua, yang ketiga, orang yang pergi jumpa. Tiga ni tuan-tuan tak dapat dipisahkan. Apa yang perawat Islam cakap, apa yang tok bomo cakap, hak yang pi ni mesti terima. Tok bomo kata ambil lah menatang ni, letak dalam rumah, kan, supaya jin tak boleh masuk. Apa dia tuan-tuan? Dia suruh belah ikan puyuh, tak boleh. Pasal apa jin nak takut ikan puyuh? Ambil lah benda ni, letak dalam rumah. Burung apa? Burung merpati. Burung merpati warna putih, jin tak masuk rumah. Tak boleh tuan-tuan. Itu amalan khurafat. Lagi dia kata meletakkan apa lagi? Sesuatu objek seperti logam, apa-apa sajalah tuan-tuan, saya tak payah sebut lah. Kemudian apa lagi? Tabung kacang hijau. Kacang hijau letak dalam rumah. Pasal apa? Pasal tuyul dia tak boleh masuk rumah, kan? Pasal tuyul ni, duk cerita lah tuyul ni banyak masuk kat kampung kami ustaz, duit pakai hilang ni. Dia kata tuyul masuk. Tanyalah Pak Long ni duk pergi surau, kan? AJK surau kata bila kata tahu lah. Mungkin lah mereka pun tanya dia lah pasal dia duk pergi surau apa kan. Mereka kata macam mana kita nak buat ni? Dia kata tak usah duk payah. Dia kata tuyul masuk rumah, ambil kacang hijau.
Ambil kacang hijau, tabung pi dekat bawah meja makan, dekat pintu. Toyol ni bila dia masuk rumah, dia nak curi duit. Bila dia nampak kacang hijau ni tuan-tuan, dia tak jadi ambil duit. Dia duk kira kacang hijau tu sampai pagi. Kemudian dia balik. Oh, kata AJK Masjid ni cerita murung tuan-tuan. Kan cerita betul, cerita murung. Tapi hak murung ni orang nak buat. Jadi persoalan dia, betul ke tak betul? Tuan-tuan ingat Toyol tu bodoh. Dia nak masuk rumah, duk kira-kira kacang, keluar. Baik tuan-tuan letak handphone, suruh dia main PUBG. Baik tuan-tuan letak laptop, suruh dia tengok movie. Daripada dia nak kira kacang hijau, nak buat apa kan? Tujuan dia main, dia nak curi duit lah. Kita tak tahu, saya pun tak tahu macam mana tuan-tuan. Ada satu lah tuan-tuan, satu buku yang jual dekat kedai-kedai buku. Tuan-tuan mungkin jumpa satu buku yang dikarang oleh pakar perubatan Islam jugalah. Saya tak mahu sebut nama, tuan-tuan cari sendiri. Dalam buku tu dia sebut untuk nak mengelak daripada toyol masuk dalam rumah, kena tabuk kacang hijau. Yang tu bagi saya tak kena lah, tak kena. Dan saya rujuk kepada beberapa tuan guru, maka benda ni tak kena di dalam Islam. Malah kata almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, benda ni khurafat, tak ada kena mengena pun kacang hijau dengan jin. Jin lah. Dia masuk dengan tujuan yang tidak baik, duk fikir kacang hijau tuan-tuan. Ni masalah yang berlaku. Kita percaya benda-benda macam tu, kita senang sangat percaya. Letak kacang hijau, kita pergi percaya. Allahu Akbar tuan-tuan. Hak yang Allah Ta'ala cerita ni, hang tak tutup aurat nak kena bakar ni, yang Nabi duk cerita ni, hang buat macam ni, hang kena masuk neraka ni, hak tu tak percaya. Hak percaya kacang hijau. Apa ni tuan-tuan? Jadi saya harap jawapan pada malam ni tuan-tuan share dengan sahabat-sahabat. Tuan-tuan mungkin dah tahu, tapi yang tak tahu ni, bahawa benda ni sebenarnya tak ada pun di dalam Islam. Tok Bomo beritahu Ustaz. Tok Bomo biar apilah dekat Tok Bomo, yang kita nak percaya apa-apa. Ni kita cerita ni syariat di dalam Islam ni. Nak berubat betul-betul. Kan? Berubat menggunakan apa yang Islam. Tak baik pun Ustaz. Dah api dah berubat rawatan Islam, tak baik-baik pun. Habis duit berlambak-lambak. 10-11 rawatan Islam lah kami pergi. Last kali kami pergi kat Tok Bomo lah. Alah, tak cerdik. Yang bagi baik bukan rawatan Islam. Yang bagi baik adalah Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kita usaha saja kan. Usaha okey tuan-tuan. Tubuh badan dia sakit. Sakitlah apa-apa pun tubuh badan dia. Tapi akidah dia tidak sakit. Dia pergi jumpa dengan rawatan Islam. Duk sakit lagi tak baik. Jumpa rawatan Islam B, jumpa rawatan Islam C, jumpalah mana-mana rawatan Islam. Tak baik juga sakit dia. Kan? Tubuh badan dia sakit, tetapi tuan-tuan akidah dia sihat. Sebab apa? Dia pergi jumpa orang yang mengamalkan apa yang Islam ajar. Tak maulah nak pergi kat Tok Bomo. Kan? Badan ni sakit lama dah. Pergi jumpa Tok Bomo. Badan dia fizikal dia baik, tapi akidah dia sakit. Akidah sakit, mati tak akan masuk ke dalam syurga kerana dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ingat tuan-tuan, kita nak sihat ke? Kita nak sihat. Luar pun kita nak sihat, dalam pun kita nak sihat. Jangan luar kita sihat, dalam kita rosak. Kira nak bagi badan ni sihat, jumpa dengan Tok Bomo, rosak pergi akidah kita. Yang tu kita tak mau. Kita tak mau. Kan? Kalau teruk sangat dah, biar pilah Ustaz. Sakit pilah tangan ni, tak boleh angkat pipi. Sementara ya dekat dunia, akhirat esok saya boleh angkat dah. Kerana saya menjaga saya punya hati. Saya menjaga saya punya i'tiqad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu juga perkara yang baik. Tapi kita nak dua-dua sihat. Nak sihat macam mana? Nabi kita nak sihat, makanlah madu. Kan? Sebuah hadis yang sahih. Ya Rasulullah, macam manalah bagilah nasihat sikit, makanlah madu. Kan? Madu simpan lah tuan-tuan. Belilah madu yang original. Carilah kat mana-mana pun, InsyaAllah tuan-tuan. Baik, saya ingat setakat tu saja. Setakat perkara yang ke-17. Nanti kita akan sambung lagi. Ada berpuluh-puluh lagi tuan-tuan. Nanti kita akan sambung ke-18, InsyaAllah. Jadi saya ingat setakat ni saja. Tuan-tuan ada soalan tak? Saya Tok Guru tengok live saya ni, saya jadi tak boleh nak bercakap dah. Ada Tok Guru Ustaz Hanif, saya jadi takut nak bercakap. Okay tuan-tuan, ada soalan tak? Ada soalan satu dua ke? InsyaAllah yang boleh jawab kita jawab. Lepas tu kita nak tamat lah live kita ni. Kan? InsyaAllah lah lagi 3-4 hari kita sambung balik ke. Banyak lagi tajuk sihir. Kan? Kemudian gangguan-gangguan lagi, doa-doa yang mana ada dalam buku almarhum Datuk Harundin. Doa yang Nabi ajar ada lagi. InsyaAllah saya akan kongsi dengan tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan ambil, tuan-tuan amal lah. Saya dapat pahala, tuan-tuan dapat pahala, para alim ulama dapat pahala. Baik.
Okey, saya ingat tak ada lah kot soalan. Ada saya tunggu Ustaz. Kadang-kadang saya cakap ni tak sampai lagi dekat tuan-tuan kan. Saya bagilah masa seminit dua kalau ada soalan. Bismillah. InsyaAllah tuan-tuan, ada soalan tak? Ada soalan tuan-tuan boleh tanyalah. Hak saya boleh jawab, saya jawab lah. Hak soalan yang tak boleh jawab, kita tunggu jawapan, nanti saya cari jawapan. Tak ada soalan tuan-tuan no? Satu lagi tuan-tuan, kita amalkan mandi sebelum subuh, mandi fajar tuan-tuan. Mandi fajar ni dia bagus sebenarnya kan. Orang yang sakit-sakit ni kadang-kadang dia dah kata apa, dah fed up dengan penyakit dia dan dia dah malas dah nak cari ubat, maka ubat ada dalam rumah. Mandi fajar sebelum subuh. Sahaja aku mandi sunat fajar kerana Allah, ataupun saja aku mandi fajar kerana Allah kan. Kena ayat dekat tepi badan tu, ya Allah, penyakit ada dalam badan aku ni, ya Allah, kau keluarkan penyakit. Sebelum subuh. Saya subuh 10 pagi Ustaz, 9 pagi boleh? Tak jadi. Tak jadi. Mesti waktu subuh yang asli. Subuh pukul 6.20, pukul 6, 5.30 bangunlah. 5.30 bangun, mandi, sembahyang apa lebih kurang, tunggu subuh kan. Awal lagi boleh, awal lagi pun boleh, tak ada masalah kan. Tapi jangan mandi tu pergi tidur pula kan. Mandi tu sembahyanglah sunat sampai subuh. Baik tuan-tuan, saya ingat tak ada apa kot. Mungkin setakat ni saja. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang, apa yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Sekiranya ada kesalahan di dalam kata-kata saya, mohon beri teguran. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.